Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, Pendidikan Khas tingkatan 4. Kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita akan belajar bahagian ibadah unit 10 di bawah tajuk solat fardu. Solat fardu merupakan solat yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Baiklah, cuba kamu lihat gambar yang sedang dipaparkan. Okey, keadaan ini menunjukkan berlakunya kesesakan lalu lintas ataupun kesesakan jalan raya sedangkan telah masuk waktu maghrib. Jadi, sekiranya berlaku situasi sebegini, bagaimanakah seseorang itu boleh menunaikan solat fardu? Sedangkan kita tahu solat maghrib adalah antara waktu yang pendek. Sebelum tu kita faham dulu pengertian solat. Apakah maksud solat? Okey, solat pada bahasa bermaksud doa. Pada istilah pula, solat ialah perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey, seterusnya solat fardu yang wajib ditunaikan oleh umat Islam ada 5 waktu. Cikgu yakin kamu masih ingat apakah solat fardu yang 5 itu, iaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan juga solat isyak. Baiklah, apakah dalil atau pembukti menunjukkan mendirikan solat itu adalah wajib? Baiklah, dalil ini kita boleh dapat daripada surah Al-Ankabut ayat 45. Surah Al-Ankabut ni ialah satu surah di dalam Al-Quranul Karim. Ayatnya berbunyi, wa aqimis solah innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, dirikanlah solat. Sesungguhnya, solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji dan mungkar? Perbuatan keji dan mungkar ialah perbuatan yang salah dan perbuatan yang tidak baik yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak. Sekarang kita recall semula bilangan rakaat bagi setiap solat fardu. Seperti mana yang kita tahu, solat fardu kita laksanakan pada waktu-waktu yang tertentu. Baiklah, bilangan titik yang ada di dalam gambar itu mewakili bilangan rakaat bagi setiap solat fardu. Umpama kata kamu setiap hari bangun untuk menunaikan solat subuh pada pukul 5.53 pagi. Itu telah masuk waktu subuh. Okey, dan waktu subuh ini bukannya tetap setiap hari. Ia bergantung kepada proses putaran bumi. Baiklah. Okey, solat subuh ada 2 rakaat. Okey, seterusnya kamu akan melakukan aktiviti harian kamu iaitu dengan mandi, bersarapan dan seterusnya menuju ke sekolah.
Okey, sepanjang kamu berada di sekolah, okey, sekiranya ada waktu-waktu yang lapang, kamu boleh menunaikan solat sunat duha. Okey, solat sunat, okey, itu adalah solat sunat. Okey, kamu boleh lakukan solat sunat duha sama ada 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat ataupun lebih daripada itu. Okey, seterusnya, okey, selepas kamu pulang daripada sekolah, okey, kamu akan menunaikan solat fardu zuhur. Okey, lebih kurang pukul 1.18 tengah hari. Okey, bilangan rakaat bagi solat zuhur ialah 4 rakaat. Kamu boleh tunaikan solat zuhur sama ada di rumah, di masjid ataupun di sekolah dan juga di mana-mana sahaja. Seterusnya, kamu akan berpindah pula ke solat asar. Okey, ini adalah rutin harian kamu. Okey, berdasarkan gambar ini, okey, kita akan menunaikan solat asar sebanyak 4 rakaat lebih kurang pada pukul 4.27 petang. Okey. Jadi, pada waktu itu telah masuknya waktu solat asar. Jadi, selesai sahaja kamu menunaikan solat fardu asar, maka kamu boleh melakukan aktiviti harian kamu dengan beriadah seperti bermain bola, berjoging, berbasikal ataupun sebaliknya. Seterusnya, rutin harian kita selepas selesai kita beriadah pada waktu petang, kita akan menunaikan solat maghrib, iaitu sebanyak 3 rakaat. Okey, waktu untuk kita menunaikan solat maghrib lebih kurang pada pukul 7.22 malam. Baik, kamu kena ingat ya, bilangan waktu untuk menunaikan solat fardu ini bergantung dan juga berubah setiap hari. Okey, seterusnya ialah selesai kamu menunaikan solat maghrib, kita akan bersolat isya pula. Okey, solat isya akan dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Okey, waktu untuk menunaikan solat isya adalah lebih kurang 8.31 malam. Bermaksud perbezaan waktu di antara solat isya dan juga solat maghrib adalah tidak lama. Okey, jadi kamu tidak boleh melengah-lengahkan waktu untuk bersolat. Okey, dan waktu yang paling panjang dalam menunaikan ibadah solat ialah waktu isya. Sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.